Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk kepada bab 1, pengenalan kepada makroekonomi, iaitu tajuk pertama dalam kursus ekonomi 2 matrikulasi. Okey, untuk bab 1 ini kita akan bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama tajuk 1.1 iaitu definisi makroekonomi. Yang kedua, 1.2 pemboleh ubah makroekonomi, dan yang ketiga 1.3 matlamat dan dasar makroekonomi. Okey, untuk video pada kali ini kita cuma akan sentuh berkenaan dengan tajuk 1.1 dan 1.2 sahaja. Apa maksud makroekonomi? Okey. Dari segi definisinya, makroekonomi adalah mengkaji ekonomi secara menyeluruh ataupun agregat. Jadi, ia melibatkan pemboleh ubah ekonomi, iaitu guna tenaga dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, imbangan pembayaran dan pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi. Okay, jadi bila kita mengkaji berkenaan dengan makroekonomi, kita akan mengkaji kegiatan dan interaksi pelbagai sektor ekonomi seperti sektor isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negara yang menentukan tingkat kegiatan atau pencapaian ekonomi sesebuah negara. Okay. Jadi, interaksi antara pelbagai sektor ekonomi seperti isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negara. Okey. Jadi, interaksi antara kerajaan dengan sektor luar negara, antara kerajaan dengan firma, antara kerajaan dengan isi rumah, antara isi rumah dan kerajaan dan sebagainya. Interaksi dan kegiatan empat sektor ekonomi ini akan menentukan tingkat kegiatan ataupun pencapaian ekonomi sesebuah negara. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh pada tajuk ini, kita tengok dulu apa yang akan kita belajar dalam tajuk bab 1 pengenalan makroekonomi. Okey, yang pertama kita tengok dari segi definisi. Okay, tadi sebagaimana yang kita tahu, definisi makroekonomi ialah kaji kegiatan dan interaksi pelbagai sektor dalam ekonomi seperti isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negara yang menentukan tingkat kegiatan atau pencapaian ekonomi sesebuah negara. Okey. Jadi interaksi antara sektor-sektor ekonomi ini akan menentukan tingkat pencapaian ekonomi sesebuah negara. Macam mana kita nak tahu tingkat pencapaian ekonomi sesebuah negara? Kita tengok dari segi pemboleh ubah. Sebab itulah bila kita belajar ekonomi, kita kata yang mengkaji kegiatan ekonomi secara menyeluruh yang melibatkan pemboleh ubah makroekonomi. So, apa dia pemboleh ubah makroekonomi? Yang pertama adalah guna tenaga dan pengangguran. Yang kedua adalah tingkat harga umum dan inflasi. Yang ketiga, imbangan pembayaran, dan yang keempat adalah pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah pemboleh ubah ekonomi yang merupakan data statistik. Okey, bila kita sebut data statistik, maksudnya dia ada nilai, maksudnya dalam bentuk angka. Contoh, guna tenaga, kadar guna tenaga di Malaysia adalah sebanyak 60%. Contoh. Ataupun kadar pengangguran di Malaysia adalah sebanyak 2.5%. Itu maksudnya data statistik. Dan data ini adalah merupakan petunjuk kepada pencapaian ekonomi. Okey, itu satu. Dan yang kedua, yang seterusnya kita tengok apa dia matlamat makroekonomi dalam sesebuah negara. Okey, untuk matlamat makroekonomi ada 4 matlamat. Yang pertama adalah mencapai tingkat guna tenaga penuh. Yang kedua, capai kestabilan tingkat harga umum.
Yang ketiga, memperbaiki imbangan pembayaran, dan yang keempat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Okey. Macam mana kita nak tahu matlamat makroekonomi ini tercapai? So, contoh, mencapai tingkat guna tenaga penuh. So, adakah matlamat ini tercapai? Kita tengok melalui pemboleh ubah makroekonomi, data statistik dari guna tenaga dan pengangguran. Okey, kita tengok dari segi guna tenaga berapa peratus, pengangguran berapa peratus. So, daripada nilai ini, kita akan dapat tahu adakah matlamat untuk capai tingkat guna tenaga penuh itu telah tercapai ataupun tidak. Begitu juga kestabilan tingkat harga umum, kita tengok dari nilai pemboleh ubah makroekonomi yang kedua. Memperbaiki imbangan pembayaran, kita tengok daripada pemboleh ubah imbangan pembayaran. Dan yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita tengok dari segi data pemboleh ubah pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Okey. Dan seterusnya adalah dasar makroekonomi, itu dasar kerajaan untuk memastikan matlamat makroekonomi ini tercapai. Okey, so ada 4 dasar, iaitu dasar fiskal, dasar keuangan, dasar kawalan langsung dan dasar sebelah penawaran. Okey. Jadi matlamat makroekonomi ada 4. Nak tahu tercapai ataupun tidak, kita tengok dari pemboleh ubah makroekonomi. Kalau tidak tercapai, maksudnya kerajaan akan gunakan dasar makroekonomi ini untuk capai matlamat. So, ini adalah ringkasan pengajaran yang akan kita belajar dalam tajuk bab 1 ni. Okey, kita tengok kepada pemboleh ubah makroekonomi. Apa maksud pemboleh ubah makroekonomi? Okey, pemboleh ubah makroekonomi ditakrifkan sebagai data statistik yang digunakan untuk mengukur atau menilai pencapaian dan kecekapan kegiatan ekonomi sesebuah negara. Data statistik maksudnya dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk peratusan. Okey, so ada berapa pemboleh ubah makroekonomi? Sebagaimana yang kita sebut tadi, ada 4 pemboleh ubah makroekonomi. Yang pertama, guna tenaga dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, imbangan pembayaran dan pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi. Ada 4 pemboleh ubah dalam bentuk data statistik yang menjadi petunjuk kepada pencapaian dan kecekapan kegiatan ekonomi sesebuah negara. Okey, kita tengok pemboleh ubah yang pertama, iaitu guna tenaga dan pengangguran. Okey, rajah struktur penduduk, tenaga buruh, pengangguran dan guna tenaga. Okey, jumlah penduduk kita boleh bahagikan kepada 3 kategori. Okey, yang pertama, kurang daripada 15 tahun. Itu maksudnya daripada umur 1 hari sampailah dia kurang daripada 15 tahun. Okey, yang kedua, 15 hingga 64 tahun. Dan yang ketiga adalah kategori yang lebih daripada 64 tahun. Okey, yang 15 kurang daripada 15 tahun dan lebih daripada 64 tahun, ini dianggap sebagai bukan tenaga buruh. Sebab ini adalah lingkungan umur yang tidak produktif. Okey, kategori 15 hingga 64 tahun ini dianggap sebagai umur yang produktif. Okey, jadi umur yang produktif dia terbahagi kepada 2. Satu, tenaga buruh, dan di luar tenaga buruh. Okey, so apa maksud di luar tenaga buruh? Luar tenaga buruh ni dia kata merujuk kepada orang yang tidak dikelaskan sebagai bekerja atau menganggur. Dia tak kerja, dia tak menganggur dan dia tidak berminat untuk mencari pekerjaan. Okey, golongan yang tidak produktif walaupun masuk dalam kategori umur yang produktif. Contoh dia suri rumah, pelajar,
pesara dan juga OKU. Itu adalah di luar tenaga buruh. Okey, dan yang kedua, kategori 15 hingga 64 tahun ini adalah tenaga buruh. Okey, tenaga buruh kita bahagikan pula kepada dua, iaitu guna tenaga dan penganggur. Sebab tenaga buruh ada yang bekerja, dipanggil guna tenaga. Tenaga buruh yang tidak bekerja dipanggil sebagai penganggur. Okey. So, guna tenaga dan pengangguran, kita tengok konsep yang tenaga buruh. Okey, sebagaimana yang kita tahu tadi, tenaga buruh umurnya adalah 15 hingga 64 tahun. Yang sedang bekerja, itu guna tenaga, dan tidak bekerja, penganggur. Tapi tanpa mengambil kira mereka yang dikategorikan sebagai luar tenaga buruh, iaitu pesara, pelajar, suri rumah, OKU. Pesara, pelajar, suri rumah, OKU ini juga tidak bekerja. Okey, tapi kita tidak katakan dia sebagai penganggur sebab empat golongan ini tidak aktif mencari pekerjaan. Okey, macam tu. Okey, so kita tengok yang pertama, apa dia maksud guna tenaga. Mestilah 15 hingga 64 tahun. Maksudnya itu adalah dalam golongan tenaga buruh, sedang bekerja ataupun terlibat dalam kegiatan ekonomi bagi menghasilkan barang dan perkhidmatan. Itu guna tenaga. Yang kedua adalah penganggur. Penganggur ni siapa? Penduduk lingkungan umur 15 hingga 64 tahun juga, sebab dia dalam kategori tenaga buruh. Okey, dia nak kerja, sanggup kerja, aktif cari pekerjaan tapi masih belum mendapat sebarang pekerjaan. Okey, jadi penganggur dia mestilah memenuhi ciri-ciri dia nak kerja, sanggup kerja dan aktif cari kerja tapi masih belum dapat sebarang pekerjaan. Okey, kalau dia tak nak kerja, tak aktif cari kerja, itu bukan penganggur. Yang itu adalah kategori di luar tenaga buruh yang terdiri daripada pesara, pelajar, suri rumah dan juga OKU. Okey, so tenaga buruh ada dua, guna tenaga dan penganggur. Okey, sekarang kita tengok konsep-konsep dalam guna tenaga dan pengangguran. Yang pertama adalah jumlah tenaga buruh. Ini sebagaimana yang kita tahu tadi, jumlah tenaga buruh adalah lingkungan umur 15 hingga 64 sedang bekerja dan tidak bekerja tapi aktif mencari kerja. Dan ia tidak termasuk OKU, pesara, suri rumah dan pelajar. So, macam mana kita nak cari jumlah tenaga buruh? Formulanya adalah jumlah tenaga buruh sama dengan guna tenaga tambah dengan penganggur. Sebab tenaga buruh ada yang kerja guna tenaga dan ada yang menganggur ataupun tidak bekerja. So, jumlah tenaga buruh guna tenaga tambah dengan penganggur. Yang kedua adalah kadar pertumbuhan tenaga buruh. Kadar pertumbuhan. So, apa maksud dia kadar pertumbuhan? Kadar perubahan bilangan tenaga buruh pada tahun semasa berbanding dengan bilangan tenaga buruh pada tahun sebelum. Perubahan. Kadar pertumbuhan tenaga buruh adalah perubahan tenaga buruh tahun semasa berbanding dengan tahun sebelum. So, formulanya adalah tenaga buruh tahun semasa tolak tenaga buruh tahun sebelum bahagi dengan tenaga buruh tahun sebelum, kita darab dengan 100. Kita tengok konsep yang seterusnya adalah kadar penyertaan tenaga buruh. Dari segi definisi, perkadaran penduduk dalam tenaga buruh kepada jumlah penduduk dalam umur bekerja, iaitu 15 hingga 64 tahun yang dipersembahkan dalam bentuk peratus. Maksudnya kita nak tengok dalam jumlah penduduk 15 hingga 64 tahun ni,
berapa persen ataupun berapa peratus daripadanya adalah tenaga buruh. Okey, itu maksud dia. So, macam mana kita nak cari? Formulanya adalah jumlah tenaga buruh kita bahagikan dengan jumlah penduduk 15 hingga 64 tahun. Kita darab dengan 100. Okey, sebab kita tahu jumlah penduduk 15 hingga 64 tahun ni bukan semuanya adalah tenaga buruh. Dia ada 4 golongan tadi yang di luar tenaga buruh. Okey, jadi berapa peratus daripada 15 hingga 64 tahun ni, penduduk 15 hingga 64 tahun ni adalah tenaga buruh. Okey, konsep yang seterusnya adalah kita tengok jumlah guna tenaga. Jumlah guna tenaga ni kita tahu yang tenaga buruh yang bekerja. So, macam mana kita nak cari jumlah guna tenaga? Okay, formulanya jumlah tenaga buruh kita tolak dengan penganggur. Sebab apa? Sebab tenaga buruh dia ada guna tenaga dengan penganggur. Jadi kalau nak guna tenaga, jumlah tenaga buruh kita tolak dengan penganggur. Dan seterusnya adalah kadar guna tenaga. Apa maksud dia? Peratusan daripada jumlah tenaga buruh yang terlibat dalam pelbagai kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Maksudnya, daripada tenaga buruh tu, berapa banyak ataupun berapa ramai yang bekerja, berapa peratus yang bekerja. Okay, so formula dia adalah guna tenaga kita bahagikan dengan tenaga buruh, kita darab dengan 100. Okey, konsep yang seterusnya adalah jumlah penganggur. Okey, jumlah penganggur ni adalah tenaga buruh yang tidak bekerja tapi aktif mencari kerja. Masih belum mendapat pekerjaan. So, macam mana kita nak cari jumlah penganggur? Formulanya adalah jumlah tenaga buruh kita tolak dengan jumlah guna tenaga. Dan seterusnya adalah kadar pengangguran. Maksudnya peratusan daripada tenaga buruh yang menganggur daripada jumlah tenaga buruh. Maksudnya daripada jumlah tenaga buruh yang ada tu, berapa peratus yang menganggur. So, macam mana kita nak cari kadar pengangguran? Formulanya adalah penganggur kita bahagi dengan tenaga buruh, kita darab dengan 100. Penganggur, macam mana nak cari penganggur? Tenaga buruh kita tolak dengan guna tenaga. Okey, ini adalah contoh data tenaga buruh, guna tenaga dan pengangguran di Malaysia. Okey, daripada data ini kita akan dapat tahu keadaan ekonomi ataupun prestasi ekonomi sesebuah negara. Okey, cuba kita tengok dari segi kadar pengangguran. Daripada 2013 3.1, 2014 2.9. Jadi kita dapati kadar penganggurannya adalah semakin menurun. Jadi ini menunjukkan kegiatan ekonomi kita ataupun prestasi ekonomi semakin baik sebab semakin ramai tenaga buruh yang bekerja. Okey. 2014 ke 2015 prestasi sedikit menurun. Lepas tu menurun lagi sebab kadar pengangguran semakin meningkat. Okey, tapi pada tahun 2018 kita dapati kadar pengangguran dah semakin menurun dan 2019 sama. Jadi kat sini kita dapati prestasi ekonomi daripada 2017 ke 2018 adalah semakin baik sebab kadar penganggurannya semakin menurun. Okey. Okey, kita pergi kepada pemboleh ubah yang kedua iaitu tingkat harga umum dan inflasi. Okey, apa maksud tingkat harga umum? Okey, dia kata tingkat harga secara purata bagi sekumpulan barang dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi bagi suatu tempoh masa tertentu. Tingkat harga secara purata ke sekumpulan barang dan perkhidmatan dalam sebuah ekonomi.
Okey, jadi macam mana nak tentukan tingkat harga umum? Kita gunakan indeks harga pengguna. Okey, so apa dia pula inflasi? Inflasi adalah kenaikan tingkat harga umum secara menyeluruh dan berterusan serta tidak terbatas dalam ekonomi. Kenaikan tingkat harga umum maksudnya harga purata barang dalam ekonomi mengalami peningkatan dalam harga. Itu maksudnya menyeluruh. Semua barang dalam ekonomi mengalami peningkatan dalam harga dan berterusan. Maksudnya harga barang itu akan naik untuk satu tempoh masa yang tertentu. Bukannya untuk satu jangka masa saja. Contohnya macam musim perayaan, harga barang naik. Itu bukan dikatakan sebagai inflasi. So, macam mana nak cari kadar inflasi? Okey, kadar inflasi ni satu ukuran peratusan perubahan tingkat harga umum suatu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. So, formulanya kita gunakan indeks harga pengguna. Okey, indeks harga pengguna tahun semasa kita tolak dengan indeks harga pengguna tahun sebelum, bahagi indeks harga pengguna tahun sebelum, kita darab dengan 100. Contoh, indeks harga pengguna tahun 2018, kita tolak tahun 2017, kita bahagikan dengan tahun 2017, kita darab dengan 100. Okey, dan ini adalah contoh kadar inflasi di Malaysia daripada tahun 2011 hinggalah 2016. Okey, kita tengok kadar inflasi daripada tahun tersebut semakin 2011 hingga 2012 semakin menurun, lepas tu dia naik balik, 2014 naik, 2015 jatuh dan 2016 sama. Okey, jadi data ini penting sebagai petunjuk kepada prestasi ekonomi sebab apabila berlakunya inflasi, nilai wang akan jatuh. Maksudnya dengan sejumlah wang yang sama, keupayaan untuk wang tersebut membeli barang dan perkhidmatan semakin berkurang sebab berlakunya peningkatan dalam harga. Contoh kat sini tengok, RM50 pada tahun 1990 kita dapat beli penuh satu troli sebab harga barang pada waktu ini murah. Okey, pada tahun 2000 separuh dengan duit RM50 tadi. Pada tahun 2017 dengan RM50 sikit je yang kita dapat beli. Sebab apa? Sebab harga barang dah mengalami peningkatan dalam harga, iaitu dah berlakunya inflasi. Okey, untuk pemboleh ubah yang seterusnya adalah yang ketiga, imbangan pembayaran. Okey, ini kita lihat interaksi yang berlaku antara sebuah negara dengan negara yang lain. Okey, ini melibatkan sektor luar negara. Okey, jadi imbangan pembayaran, apa maksud imbangan pembayaran? Penyata keuangan yang merekodkan semua nilai urus niaga dan aliran modal antara sebuah negara dengan negara lain dalam tempoh 1 tahun. Nilai urus niaga antara satu negara dengan negara yang lain. Okey. Jadi bila kita beli daripada negara luar, negara Malaysia beli daripada negara luar, ia akan melibatkan pembayaran ke luar negara. Maksudnya duit kita, duit ringgit Malaysia akan mengalir ke luar negara. Kalau kata rakyat negara asing beli daripada kita ataupun kita ekspor ke negara luar, jadi itu melibatkan aliran masuk wang ke dalam negara. Itu dikenali sebagai penerimaan pendapatan dari luar negara. Okey, jadi untuk dapatkan imbangan pembayaran itu tadi, kita akan tolak penerimaan dari luar negara, kita tolak pembayaran ke luar negara. Okey, jadi hasil tolak dua benda tu tadi, kita akan hasilkan 3 keadaan imbangan pembayaran.
Yang pertama adalah imbangan pembayaran lebihan. Maksud dia, penerimaan dari luar negara lebih besar daripada pembayaran ke luar negara. Penerimaan dari luar negara maksudnya orang dari rakyat asing beli daripada negara kita. Okey, jadi kita akan terima wang daripada rakyat asing di luar negara. Sebab tu kita kata penerimaan dari luar negara. Ini maksudnya kita ekspor barang ke luar negara. Okey. Lebih besar daripada pembayaran ke luar negara ini melibatkan import kita dari luar negara. Maksudnya bila kita import daripada luar negara, kita kena bayar ke luar negara. Jadi aliran keluar wang ke luar negara, aliran masuk wang dari luar negara ke negara kita. Okey, jadi bila penerimaan lebih besar daripada pembayaran, kita akan dapat imbangan pembayaran lebihan. Dan ini menyebabkan rizab mata wang asing di negara kita akan bertambah. Okey, sebab bila rakyat asing nak beli barang daripada negara kita, diorang akan gunakan ringgit Malaysia. Okey, jadi bila dia nak gunakan ringgit Malaysia, dia akan tawarkan wang negara dia untuk dapatkan ringgit Malaysia. Jadi wang negara asing akan masuk ke negara kita. Okey, keadaan yang kedua adalah imbangan pembayaran kurangan. Macam mana keadaan dia? Penerimaan dari luar negara kurang daripada pembayaran ke luar negara. So, dia akan jadilah imbangan pembayaran kurangan. So, rizab mata wang asing akan berkurang di negara kita. Dan yang seterusnya, imbangan pembayaran seimbang. Bila kita kata seimbang, maksud dia penerimaan dari luar negara akan sama dengan pembayaran ke luar negara. Import sama dengan ekspor. Jadi, rizab mata wang asing di negara kita tidak berubah. Okey, ini adalah komponen imbangan pembayaran yang terdiri daripada 3 akaun, iaitu akaun semasa, akaun modal dan keuangan, dan akaun imbangan keseluruhan. Okay, jadi untuk imbangan pembayaran ni kita akan belajar secara detail dalam bab 7 nanti. Okay, jadi untuk bab ni kita cuma perlu tahu imbangan pembayaran terdiri daripada 3 akaun, iaitu akaun semasa, akaun modal dan keuangan, akaun imbangan keseluruhan. Okey, dan ini adalah contoh imbangan pembayaran Malaysia. Ya, ini daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. So, yang macam mana nak kira semua ni nanti kita akan belajar dengan secara detailnya dalam bab 7 nanti. Okey, pemboleh ubah yang seterusnya adalah pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan negara ataupun dikenali juga sebagai keluaran negara merupakan jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sebuah negara pada tempoh 1 tahun. Okey, jadi jika pendapatan negara itu meningkat ataupun bertambah, ia menunjukkan bahawa pencapaian ekonomi semakin baik. Dan sebaliknya, jika pendapatan negara itu jatuh, ini menunjukkan pencapaian ekonomi semakin merosot. Okey, kenapa macam tu? Sebab jika pendapatan negara itu makin meningkat, maksudnya keluaran semakin bertambah, jadi peluang pekerjaan akan semakin banyak dan menyebabkan kadar pengangguran akan jatuh. Dan begitulah sebaliknya jika pendapatan negara berkurang. Okey. Okey, jadi konsep pendapatan negara yang biasanya digunakan adalah keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK dan keluaran negara kasar ataupun KNK. Okey, konsep-konsep dalam pendapatan negara. Yang pertama, KDNK ataupun KNK nominal.
Okey, apa maksud nominal? Merujuk kepada nilai keluaran negara yang dihitung berdasarkan harga pada tahun semasa. Okey, harga pada tahun semasa. Contohnya kita nak kira KDNK ataupun KNK pada tahun 2020. Jadi nilai keluaran itu akan mengambil kira nilai ataupun harga pada tahun 2020. Okey, jadi KDNK ataupun KNK nominal ini tidak dapat mencerminkan pencapaian ekonomi yang sebenar kerana nilainya dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga umum. Okey, kemungkinan pada tahun 2020 tu nilai keluaran negaranya akan meningkat disebabkan harga pada tahun berkenaan, harga keluaran pada tahun berkenaan telah mengalami peningkatan dalam harga. Okey, jadi bila harga dia naik, KDNK pun akan naik, KNK pun akan naik. Jadi sebab itulah dia kata tidak dapat mencerminkan pencapaian ekonomi yang sebenar sebab dipengaruhi oleh perubahan dalam tingkat harga umum. Yang kedua adalah KDNK atau KNK benar. Okay, yang tadi nominal, ini adalah benar. KDNK ataupun KNK benar. Merujuk kepada nilai keluaran negara yang dihitung berdasarkan harga tahun asas ataupun harga tetap ataupun harga mala yang dipilih. Okay, jadi dia kata ianya digunakan untuk menilai pencapaian ekonomi sebenar kerana perubahan nilainya mencerminkan perubahan keluaran fizikal. Okey, maksudnya kita nak kira KDNK ataupun KNK pada tahun 2020. Okey, jadi keluaran pada tahun 2020 didarab dengan harga pada tahun asas. Contohnya pada tahun 2000, itu contoh. Maksudnya dia tidak ambil harga pada tahun 2020 tapi dia ambil harga pada tahun asas. Contohnya pada tahun 2000. Okey, jadi jika KDNK ataupun KNK itu meningkat, maksudnya berlakunya peningkatan dalam keluaran. Sebab kita telah buang perubahan dalam harga sebab kita tidak ambil harga pada tahun semasa. Kita ambil harga pada tahun asas. Okay. So, yang ketiga adalah KNK potensi. Merujuk kepada nilai keluaran negara yang seharusnya dapat dikeluarkan jika semua faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi digunakan sepenuhnya. Yang sepatutnya negara itu dapat jika dia gunakan semua faktor yang dia ada. Itu adalah KNK potensi. Dan yang seterusnya adalah KNK sebenar. Merujuk kepada nilai keluaran negara yang sebenarnya dihasilkan oleh sebuah ekonomi dengan menggunakan sumber ekonomi yang sedia ada. Potensi yang sepatutnya kita dapat ataupun pengeluar dapat jika dia gunakan semua faktor yang dia ada. Yang sebenarnya dia dapat. Yang sepatutnya dengan yang sebenarnya dia dapat. Okey. Okey, yang terakhir, pemboleh ubah yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Merujuk kepada peningkatan dan perkembangan dalam kegiatan ekonomi yang digambarkan oleh pertambahan keluaran negara benar tahun semasa berbanding tahun sebelumnya. Pertambahan dalam keluaran negara benar. Okey, barulah dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi. Maksudnya pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan peningkatan jumlah keluaran barang dan perkhidmatan dalam sesebuah negara pada sesuatu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah keluaran. Sebab itu kita ambil keluaran negara benar. Ingat tak perbezaan benar dengan nominal tadi? Okey, benar, keluaran negara benar sebab kita kira
keluaran negara itu berdasarkan harga tahun asas. Okey, jadi jika keluaran negara itu meningkat, itu adalah disebabkan oleh peningkatan dalam jumlah keluaran, bukannya disebabkan oleh peningkatan dalam harga. Okey, jadi bila berlakunya peningkatan dalam jumlah keluaran, maka berlakulah pertumbuhan ekonomi. Okey. So, macam mana kita nak kira kadar pertumbuhan ekonomi? Kadar pertumbuhan ekonomi ialah kadar kenaikan keluaran negara benar sesuatu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Okey, jadi untuk kira pertumbuhan ekonomi, kita boleh ambil sama ada KNK benar ataupun KDNK benar. Tapi data KDNK benar adalah paling tepat untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara kerana ia menunjukkan keluaran di dalam negara. Keluaran dalam negara. Maksudnya, jika berlakunya peningkatan dalam keluaran di dalam negara, berlakulah pertumbuhan ekonomi dalam negara. Okey, kalau KNK ni adalah keluaran negara benar, maksudnya nilai keluaran itu dikeluarkan sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Jadi yang ini agak tidak tepat. Okey, jadi nanti kita akan tengok secara detailnya perbezaan antara KNK benar, KNK dengan KDNK ni dalam bab yang kedua nanti. So macam mana nak kira kadar pertumbuhan ekonomi? KDNK benar tahun semasa tolak KDNK benar tahun sebelum, bahagikan dengan KDNK benar tahun sebelum, kita darab dengan 100. Okey, dan ini adalah contoh kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia daripada tahun 2012 hingga 2016. Jom kita tengok dia punya arah aliran dia. Okey, 2012 hingga 2013 kadar pertumbuhannya merosot sedikit, 5.5 kepada 4.7%. Jadi daripada sini kita akan dapat tahulah, maksudnya pencapaian ataupun prestasi ekonomi negara kita semakin merosot daripada tahun 2012 hingga 2013. 2014 pencapaian meningkat 4.7 kepada 6.0. Lepas tu dia jatuh balik pada tahun 2016. 2014 naik, lepas tu makin merosot. Okey. Okey, sekian saja untuk video pada kali ini. Seterusnya kita akan jumpa lagi untuk topik yang seterusnya, tajuk 1.3, iaitu dasar matlamat dan dasar makroekonomi. So, sekian, terima kasih.